2 bulan sahaja kita bercuti tahu. Lepas 2 bulan buat apa? Lepas 2 bulan datang balik belajar. Jangan lama sangat bercuti. Sebab dulu pengalaman saya, ada pelajar yang tak perasan cuti 2 bulan. Dia ingatkan cutinya setahun. Perempuan lama betul. Itulah pelajar saya ni buat cuti sendiri. Sebenarnya cuti kita hanya 2 bulan. Bermakna, dengar ya. Lepas ni nanti, lepas habis minggu depan, bulan Mac tak ada kelas. Bulan April tak ada kelas. Jumpa tak jumpa ustaz pada 7 hari bulan Mei. 7 Mei 2024. Kelas kita sama harinya hari Selasa. Pukul 10.30 pagi sampai 12 tengah hari. Tidak berubah. Ustaz sampai bila kita nak buat kelas macam ni ustaz? Jawabnya sampai kita khatam Quran. Puan-puan nak khatam Quran jauh lagi tak? Jauh lagi, lambat lagi. Tak usah tanya dengan ustaz lah berapa, tahun berapa nak khatam, berapa tarikhnya. Tak payah tanyalah dengan ustaz. Ya, sebab apa? Kita ni baca Quran hanya seminggu sekali. Jadi itu sudah tentu ambil masa. Tapi saya yakin, satu hari nanti ada grup ini ataupun mana-mana grup yang mampu khatam Quran dengan ustaz. Dan puan-puan nak tahu tak? Dekat Masjid Al-Ghufran dah ada 2 grup dah berjaya khatam Quran dengan saya 30 juzuk. Alhamdulillah. Dan setiap pelajar yang khatam Quran akan ustaz anugerahkan sijil pengajian ataupun sijil khatam Quran. InsyaAllah. Tapi ustaz akan tengok kehadiran. Kalau sekali-sekala je datang macam biskut, kejap datang, kejap tak datang, maka ustaz tak bagi sijil. Saya hanya bagi sijil kepada mereka yang betul-betul istiqamah membaca Al-Quran sampailah khatam kepada seorang guru, iaitu saya sendiri. Dan puan-puan, kita ni khatam Quran, nak baca Quran ni bukan sekadar baca je begitu tahu. Puan-puan ustaz bekalkan dengan ulang kaji, betul? Dan hari ini kita nak sampai kepada ulang kaji, kaedah membaca hamzah wasal di bawah tajuk fi'il dan juga masdar, dan satu lagi fi'il ammar. Ini yang dikatakan ustaz soal, ustaz jawab. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak menjawab soalan ustaz tadi. Ustaz, kami tengah tengok nota, mencari nota. Mana nota kami ni ustaz? Allahu Akbar. Sila keluarkan nota ini, letak atas meja. Saat lagi ustaz nak sambung cerita berkenaan dengan fi'il, masdar dan juga fi'il ammar kalau sempat, insya-Allah. Jadi tuan-puan, sebelum kita mulakan kelas macam biasa ya, sama-samalah kita mulai dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulakan ulang kaji kita dan baca Quran, ada baiknya tuan-tuan dengarlah 1-2 pengumuman saya. Yang pertama tadi Ustaz bagi tahu tentang kelas kita tahu. Maknanya minggu depan 27 hari bulan last kelas kita. Selepas tu kita cuti Ramadan sebulan, cuti Syawal sebulan. Dan lepas bulan Syawal nanti, pada awal bulan Mei, iaitu 7 hari bulan Mei, kelas ini kembali berkuliah. InsyaAllah. Apa-apa pun pengumumannya nanti Ustaz bagi tahu daripada masa ke semasa. Ya, nanti saya sedang siapkan ni jadual kuliah Ustaz untuk semester yang baru pada semester depan. Ya. Dan puan-puan tahu tak, di Masjid Taqwa ni ada kelas baru pada semester depan, iaitu setiap hari Rabu pukul 9 hingga 10.30 pagi. Jadi saya nak puan-puan tolonglah
ajak ke kawan, ajaklah jiran tetangga, ajaklah adik-beradik, ajak suami, ajak isteri untuk datang belajar sebelum terlambat. Kita tak tahu bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sudah kembali ke rahmatullah, ketika itu sia-sialah. Tak adalah kita nak belajar lagi dah. Tak ada peluang untuk belajar perempuan ya. Jadi mudah-mudahan dalam tempoh usia kita yang mungkin tak berapa lama ni, entah tahun depan, entah tahun satu lagi, 10 tahun lagi, kita kembali ke rahmatullah. Biarlah kita kembali dalam keadaan kita sudah belajar Quran. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi puan-puan ya, nanti saya akan edarkan iklan ataupun saya wawarkan, viralkan berkenaan dengan kelas baru dan juga semua jadual kuliah Ustaz di Masjid At-Taqwa. Tuan-tuan kena tengok jadual tersebut supaya tuan-tuan tahu bila nak mula kuliah kita pada semester depan. Satu. Yang kedua, puan-puan, bukankah Ustaz buat program free market? Alhamdulillah sambutannya cukup menggalakkan dan hari ini, sekarang ni di Pusat Agen Bantuan Baitul Hasan, kita sedang memilih baju-baju yang mana eloklah untuk diberikan kepada golongan asnaf. Dan terima kasih banyak-banyak untuk tahun ini. Ustaz banyak terima sumbangan baju, hampir-hampir penuh satu lori dah. Saya rasa di tempat saya sana. Jadi puan-puan kami pilih yang mana elok aja. Dan saya tak nafikan, puan-puan mungkin tak perasan. Dalam banyak baju yang puan-puan bagi tu ada yang koyak, ada yang tak elok, ada yang tak elok dibagi kepada golongan asnaf. Baju yang menedah aurat, Ustaz tak bagi tuan-tuan perempuan. Saya buang tu sampah je, minta maaf lah tuan-tuan ya. Walaupun baju tu lawa, tapi Ustaz tengok tak sesuai untuk dipakai oleh golongan asnaf. Seolah-olah kita menggalakkan dia menedahkan aurat pula. Maka tuan-tuan kita pula dapat dosa nanti. Jadi insya-Allah baju-baju masih boleh lagi disumbangkan sehingga hari Khamis ini. Maknanya hari Khamis ni last untuk terima sebab minggu depan Ustaz nak bawa ke Kelantan. Jadi tuan-tuan puan mudah-mudahan semua pakaian-pakaian itu dapat disumbangkan kepada golongan asnaf di mana ada dua tempat yang saya akan edarkan. Yang pertama dekat Pasir Mas Kelantan kita ada 100 keluarga asnaf. Manakala 150 keluarga asnaf akan ambil di Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan di Kelantan sana, di pusat sekolah Ma'had Tahfiz saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Pengumuman yang kedua. Pengumuman yang ketiga, borang Ihya Ramadan, mungkin puan-puan nak hantar pada Ustaz, tolong hantar segera. Sebab apa? Ustaz dah nak meeting ni. Ni petang ni saya ada meeting. Meeting Ihya Ramadan, nak mengaturkan setakat mana sumbangan yang kita dapat dan kita nak buat apa pada bulan Ramadan. Sudah tentu yang utama Ustaz nak buat majlis agihan makanan berbuka puasa. Satu hari berapa? RM3,000 untuk 300 pack makanan. Jadi hari ini Ustaz akan meeting dengan staf-staf saya, dengan AJK saya. Mudah-mudahan dapatlah kita aturkan yang terbaik untuk golongan asnaf. Ustaz, setakat ini dah berapa hari dah dapat sumbangan sponsor daripada para pelajar? Setakat ini Ustaz baru dapat seminggu. Seminggu puan-puan tahu tak Ustaz bagi dua. Saya buat di Kelantan dan saya buat di sini. Maknanya seminggu 7 hari, saya bagi dua lah. Mungkin 4 hari saya buat dekat sini, 3 hari saya buat dekat Kelantan. Jadi tuan-tuan puan, di Kelantan pun ada asnaf, di KL pun ada asnaf. Jadi saya kena pandai-pandai lah bagi-bagikan ya. Jadi ada banyak lagi hari ini yang kosong ni. Kalau puan-puan nak menyumbang, sumbanglah. Setakat mana yang kita mampu. RM3 pun Ustaz terima. Apatah lagi kalau puan-puan nak menyumbang, lebih daripada itu. Alhamdulillah. Terima kasih setakat ini yang dah menyumbang. Mudah-mudahan segala sumbangan kita ini mendapat syafaat yang besar di hari kiamat nanti. InsyaAllah. Amin. Dan sekiranya puan-puan tak sempat jumpa dengan Ustaz dalam seminggu 2 ni, puan-puan boleh jumpa Ustaz bila-bila masa pada bulan Ramadan ya, terutamanya sebelah pagi, mungkin pukul 7, 7.30 pagi, Ustaz boleh datang ke masjid, kita jumpa kat depan masjid ya, insya-Allah. Jadi itulah pengumumannya. Mudah-mudahan semua umat Nabi SAW dapatlah bersedekah khususnya di bulan Ramadan dan mudah-mudahan sedekah kita itu dianggap sebagai amal soleh buat bekalan kita di hari kiamat nanti, insya-Allah. Amin. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, mari kembali kepada kuliah kita. Sekarang ini kita sedang ulang kaji apa? Kaedah membaca Hamzah Wasal. Dan untuk nak ulang kaji puan-puan mudah tu, tuan-tuan puan. Pasal apa? Kita ada nota sampingan. Semua ada nota begini. Siapa yang tak ada tolong dapatkan di belakang ya, supaya mudah kita rujuk. Okey. Tuan-tuan puan, dah 2 minggu dah Ustaz cerita tentang apa tahu? Tentang isim. Betul? Jadi Ustaz dah nak cerita dah tentang isim. Hari ini saya nak sambung cerita tentang kategori kata yang kedua, namanya fi'il. Sebut. Fi'il itu apa dalam bahasa kita? Kata kerja atau
perbuatan ataupun kelakuan. Jadi mari kita tengok nota Ustaz. Rupa-rupanya kategori kata yang kedua disebut sebagai fi'il. Okey, Ustaz padam ni dulu. Disebut sebagai fi'il. Dan puan-puan, dalam banyak-banyak kategori kata, rupa-rupanya dalam Quran tu banyaknya isim. Banyaknya apa puan? Banyaknya isim. Tapi fi'il pun ada juga. Banyak juga dalam Quran. Tapi kalau nak dibandingkan dengan isim, isim itu lagi banyak. Okey. Tuan-tuan, saya tak nak cerita lagi tentang isim. Dah 2 minggu dah Ustaz cerita benda yang sama. Jadi, hari ini kita terus kepada fi'il. Kategori yang kedua. Dan tuan-tuan, memandangkan kita majoritinya tak berapa belajar bahasa Arab, tuan-tuan, maka Ustaz buat kaedah yang mudah untuk kita nak memahami fi'il dalam Quran nanti. Okey. Sila rujuk nota Ustaz sekali ya, dan sambil-sambil tu Ustaz tulis something di whiteboard untuk kita ingatkan apa dia fi'il ya. Okey, sekarang ni tajuk besar kita adalah kaedah membaca hamzah wasal. Okey. Dan puan-puan, bila sebut hamzah wasal, maka ia adalah gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Ustaz soal, Ustaz jawab. Okey, itu dah namanya hamzah wasal. Jadi kita pergi kategori yang kedua. Tapi sebelum tu, untuk menentukan baris sama ada satu atas, di bawah ataupun depan pada hamzah wasal, ia tertakluk kepada 4 kategori kata, betul? 4 kategori kata. Yang pertama apa namanya minggu sudah? Yang pertama apa namanya? Isim. Hari ini yang kedua apa dia? Fi'il. Fi'il ni disebut sebagai kata kerja ataupun perbuatan. Dan tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, oleh kerana kita majoritinya tak belajar bahasa Arab, jadi Ustaz nak cerita lebih detail, takut nanti kita tak berapa faham ataupun susah. Jadi gini, rupa-rupanya nak kenal fi'il dalam Quran ni, dia ada ciri-ciri. Okey, mari kita lihat nota Ustaz. Tuan-tuan puan, tapi sebelum tu Ustaz nak ingatkan, untuk fi'il, saat lagi kalau kita jumpa, hamzah wasalnya kena baca baris mana Ji? Kena baca baris bawah. Maknanya tak boleh baca atas, tak boleh baca depan. Ingat tu, yang atas tadi untuk isim sahaja. Untuk baris bawah dan juga baris depan dia lebih kepada fi'il. Dan fi'il ni dia ada, kalau dalam bahasa Arab dia ada banyak kategori. Okey, tak apalah, tuan-tuan sebut je lah fi'il ya. Fi'il ni merujuk kepada kata kerja atau perbuatan. Okey, apakah ciri-ciri fi'il yang pertama sebut? Ciri-ciri apa dia yang pertama? Dalam satu kalimah sebutlah. Tiada hukum alif lam, tetapi ada hamzah wasal. Ayo, faham tak ayat Ustaz tu? Dalam satu perkataan, satu kalimah, dia tiada hukum alif lam, tetapi ada hamzah wasal. Ni fahamkan ayat Ustaz ni? Kalau sebelum ni dalam isim je, kita lebih gunakan hukum alif lam, sebab itu adalah isim. Tapi kali ini, dalam untuk mengenal fi'il ni, ciri yang pertama kena faham ni. Dalam satu perkataan tu mesti tak ada hukum, tak ada hukum alif lam, tapi ada hamzah wasal. Fahamkan yang pertama. Yang kedua, rujuk huruf ketiga ikut yang sentiasa berbaris, satu di atas atau satu di bawah. Maka hamzah wasal dibaca baris satu di bawah. Oh, ciri yang kedua, rujuk huruf ketiga. Maknanya kalau tuan-tuan dah pastikan kalimah tu tak ada hukum alif lam tapi ada hamzah wasal, maka rujuk huruf ketiga yang sentiasa berbaris, satu di atas atau satu di bawah, maka hamzah wasal baca dengan baris satu di bawah. Begini je. Jadi untuk fi'il ni, huruf yang ketiga, macam mana kita nak tahu huruf yang ketiga? Tuan-tuan kira start daripada hamzah wasal.
Hamzah wasal tu huruf pertama, huruf yang kedua dan huruf yang ketiga. Mesti berbaris satu di atas atau di bawah. Maka sat lagi hamzah wasal kena baca baris satu di bawah. Dan contoh-contohnya banyak tak dalam Quran? Banyak tu. Antaranya, tengok nota ustaz, perkataan ihdina, istaghfara, ighfirli, irhamna, iktasabat, ittakhadha, iftara, ittaqa, i'tada, i'lamu. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Dan kalau perempuan nak lebih memahami tentang fi'il ni, belajarlah makna, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, ya. Dan ini ada antara contoh-contoh kalimah yang dalam Quran yang mana terpilih sebagai fi'il, kata perbuatan, ya. Dan kalau perempuan tengok perkataan contohnya lah, Ustaz ambil yang nombor 2 tu, istaghfara. Cuba sebut istaghfara. Maksudnya apa? Kita mohon ampun. Mohon ampun dengan Allah. Mohon ampun tu maknanya satu perbuatan. Manakala ighfirli, sebut ampunkanlah saya. Ampunkanlah saya. Manakala irhamna, rahmatilah saya. Rahmatilah kami pun boleh juga, ya. Jadi tuan-tuan puan, ini antara contoh dalam Quran yang mudah-mudahan dijadikan sebagai fi'il. Dan kalau puan-puan tengok ni, setiap contoh kalimah ni tak ada hukum alif lam. Betul? Tapi dalam tu ada hamzah wasal. Maka apa yang patut dibuat? Lah, rujuk huruf ketiga. Huruf ketiga bagaimana? Ada yang baris satu di atas, ada yang baris satu di bawah. Maka tuan-tuan, hamzah wasal sat lagi baca baris mana? Baca baris bawah. Sekali lagi diulang, ihdina. Terus lagi. Terus bila pula jadi arhamna pula, irhamna, sebut. Ada ustaz pun salah juga. Allahu Akbar. Kalau tak ada saya tak tahulah ceritanya tentang perempuan dia. Kena baca irhamna. Terus iktasabat lagi, terus ittakhadha. Terus lagi. Terus lagi satu. Pandai, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi kita baca Quran, ya, kita akan tengok banyak lagi contoh-contoh yang lain berkenaan dengan fi'il ataupun kata kerja. Alhamdulillah. Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Kalau puan-puan nak lebih detail sebenarnya kan, dalam memahami kaedah macam hamzah wasal ni, kalau puan-puan pernah belajar ataupun belajar bahasa Arab, lagi mudah kita faham. Tapi al-maklumlah, Ustaz tak tahu sejarah kami belajar bahasa Arab. Kadang-kadang ada pelajar yang tak sampai seminggu ataupun 2 minggu belajar dah syahid awal. Pasal apa? Susah Ustaz, asyik ditanya je oleh guru, ya. Bahasa Arab ni kadang-kadang Ustaz-Ustaz suka bertanya. Jadi bila kita bertanya tu, mula-mula kita dah rasa berdebar-debar dah. Puan-puan, minggu depan nampak pintu, kita cabutlah tuan, ya. Kadang-kadang itulah perasaan kita. Saya pernah mengalami keadaan begitu, ya. Tapi alhamdulillah saya tidak sampailah saya melarikan diri ataupun syahid. Kita belajar jugalah setakat mana yang kita faham, itulah rezeki kita. Okey, setakat ini untuk fi'il, faham tak tadi? Mudah-mudahan saat lagi baca Quran kita jumpa fi'il, ya. Jadi ada banyak contoh, saat lagi kita tengok dalam bacaan Quran kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada masdar. Apa dia kategori yang kedua? Yang ketiga? Masdar. Okey, nombor 3, ya. Masdar. Masdar ni maknanya apa? Kata nama terbitan. Maksudnya begini tuan. Perkataan yang Ustaz belajarlah, perkataan yang ada imbuhan. Sama ada imbuhan awal ataupun imbuhan akhir ataupun salah satu daripadanya. Dan untuk masdar ni kaedah membaca hamzah wasalnya sama. Iaitu hamzah wasal dibaca baris satu di bawah. Sama macam fi'il juga. Tapi kena ingat, ada perbezaan antara fi'il dengan masdar. Jadi nak tahu perbezaannya apa, mari kita lihat ciri-ciri masdar. Ciri-ciri. Yang pertama apa dia? Baca dalam nota Ustaz. Dalam satu kalimah tiada hukum alif lam tetapi ada sama tak dengan fi'il tadi?
Sama, statementnya sama. Okey, Ustaz tulis kat sini. Dalam satu kalimah, dia tiada hukum alif lam, tetapi ada hamzah wasal. Hamzah wasal letaknya di mana nanti? Lah, letaknya di awal perkataan. Tuan-tuan kena ingat, hamzah wasal ni letaknya di awal. Dia tak ada di tengah, tak ada di hujung. Jadi, sekali lagi dalam satu perkataan, tiada hukum alif lam, tetapi ada hamzah wasal. Setakat ni okey? Okey, seterusnya statement yang kedua. Baca. Di hujung kalimah sebut terdapat huruf mad, alif, waw, ya dan tanwin. Oh, itulah bezanya dengan fi'il tadi. Maknanya untuk masdar, biasanya di hujung kalimah ataupun di hujung perkataan terdapat huruf mad. Sama ada alif, waw atau ya. Salah satu lah tuan-tuan perempuan ni, tidaklah tiga-tiganya. Salah satu daripada alif, waw, ya dan tanda tanwin. Tanwin tu apa? Tanwin tu apa? Baris dua di atas, bawah ataupun depan. Beza tak dengan fi'il? Beza. Kalau fi'il, biasanya dia tak guna tanwin. Tapi kalau masdar, dia ada guna tanwin dan ada huruf mad. Kebiasaannya yang kita nampak dalam Quran. Ya. Okey lagi. Maka, rujuk huruf ketiga sebut yang sentiasa berbaris satu di bawah. Maka hamzah wasal baca baris satu di bawah. Maknanya step yang ketiga ni puan-puan kena rujuk huruf ketiga. Yang sentiasa berbaris satu di bawah, maka hamzah wasal juga dibaca baris satu di bawah. Maknanya kaedah membaca hamzah wasal sama macam fi'il juga. Tapi kena ingat, nak membezakan antara fi'il dengan masdar adalah statement yang kedua dan ketiga dia. Puan-puan kita tengok betul-betul ya. Jadi tuan-tuan, apakah contoh dalam Quran banyak tak masdar? Jawapannya tak begitu banyak. Sekali-sekala je kita jumpa. Tapi ada contoh yang Ustaz bagi di bawah ni. Cuba sebut. Ibtigha'an. Ikhtilafan. Istikbaran. Istihya'in. Okey, tuan-tuan perempuan, siapa yang belajar bahasa Arab dia tahulah makna kalimah tersebut. Dan saya pun dah maklumkan pada tuan-tuan perempuan dalam kuliah kita sebelum ini. Tapi kan kalau perempuan tengok sepintas lalu, antara fi'il dengan masdar ada beza tak pada penulisannya? Ada. Kalau perempuan tengok untuk masdar, kita perhatikan ada penggunaan huruf mad dan ada penggunaan tanwin dalam kalimah tersebut. Betul? Berbeza dengan fi'il. Jadi, sekali lagi kalau jumpalah masdar, dalam bacaan kita nanti saya tunjukkan. Kalau jumpalah. Tapi Ustaz khabar tadi, masdar ni tak begitu banyak dalam Quran. Berbanding dengan fi'il. Ya, fi'il banyak. Ya. Tapi yang paling banyak sekali adalah isim. Itu paling senang kita jumpa dalam Quran. Ya. Okey, jadi contohnya sekali lagi diulang. Ibtigha'an. Lagi sambung. Lagi satu. Yang terakhir, alhamdulillah. Ya, nanti kita tunjukkan kalau jumpa yang lain dalam Quran, insya-Allah. Setakat ni sudah berapa kategori? Sudah 3. Yang pertama dulu sebelum ni, minggu sudah punya cerita isim, yang kedua fi'il, yang ketiga masdar. Dan yang keempat yang terakhir, mari kita sebut di sini. Yang keempat ya, iaitu fi'il Ammar. Okey. Fi'il Ammar ni maksudnya kata kerja perintah ataupun suruhan. Ataupun perintah. Pun boleh juga. Perintah atau suruhan. Okey. Dan tuan-tuan puan, nanti kalau kita jumpa fi'il Ammar, hamzah wasalnya kena baca baris mana? Kena baca baris depan. Persoalannya,
Apakah ciri-ciri fi'il ammar? Okey, baca dalam nota Ustaz baca aja. Dalam satu kalimah tiada hukum alif lam tetapi ada hamzah wasal. Sama macam fi'il dan juga masdar. Maksudnya dalam satu kalimah nanti tiada hukum alif lam tapi ada hamzah wasal. Sama kan? Sama dengan fi'il dan masdar. Okey, statement yang pertama. Statement yang kedua, rujuk huruf ketiga yang sentiasa berbaris satu di depan, maka hamzah wasal juga baca baris satu di depan. Kan senang tu, tuan-tuan puan. Untuk dalam Quran nanti puan akan jumpa fi'il amar, iaitu kata kerja perintah. Macam bila ke semalam ke tadi Ustaz baca ada satu ayat berbunyi uqtulu. Itu kata kerja perintah lah tu. Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, setakat ini saja ke? Setakat ini saja contoh ya. Okey, dan tuan-tuan puan, contohnya banyak juga dalam Quran kalau kita rajin baca Quran. Contohnya perkataan apa tadi Ustaz kata? Uqtulu. Ni. Cuba sebut uqtulu. Nampak tak? Dalam satu kalimah ni tak ada hukum alif lam. Tetapi ada hamzah wasal di awal kalimah. Kemudian rujuk huruf ketiga. Huruf ketiga huruf apa Ji? Ta. Baris satu di depan. Maka hamzah wasal juga baca baris satu di depan. Ataupun contoh yang lain ada juga. Contohnya ud'u. Cuba sebut ud'u. Ini juga merupakan fi'il ammar, kata kerja suruhan ataupun kata kerja perintah. Kalau uqtulu maknanya bunuhlah. Ud'u berdoalah. Allah perintahkan kepada kita, ud'u berdoalah. Mintalah sesuatu daripada Allah. Maka itu adalah satu kata kerja perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini pun saat lagi kita baca Quran kita tengok. Kalau ada Ustaz tunjukkan contohnya ya. Apapun kita akan baca Quran sebentar lagi. Setakat ni puan-puan faham tak tentang 4 kategori kata ini, dan nak lebih faham lagi saya menggalakkan tuan-tuan belajar bahasa Arab, maka nanti akan didetailkan oleh ustaz-ustaz yang mengajar bagaimana cara nak mengenal fi'il, masdar, fi'il amar dan juga isim. Tapi kan setidak-tidaknya kita yang tak belajar bahasa Arab ni, apa yang ustaz bagi panduan ni setidak-tidaknya nampak ke tak nampak apa yang ustaz ajar ni? Nampak, terutamanya isim, betul? Minggu sudah punya cerita isim. Dan hari ini saya sambung dengan kategori yang kedua, tiga dan keempat. Okey, ustaz, di belakang nota ustaz ni ada cerita tentang kalimah yang tidak terikat dengan peraturan. Ini cerita lain. Nantilah akan datang ustaz sambung. InsyaAllah kalau sempat minggu depan, kalau tidak kita sambung pada semester hadapan insyaAllah. Dan teman-teman puan, sekali lagi saya ustaz ingatkan, semester depan kita bermula pada 7 hari bulan ya, 7 Mei 2024, setiap hari Selasa pukul 10.30 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Dan teman-teman puan, nanti saya akan siapkan jadual, saya akan iklankan dalam grup WhatsApp masing-masing. Puan-puan boleh tengok jadual kuliah ustaz ya semester depan insya-Allah. Dan sekiranya memang kita tak dapat habiskan tajwid tahap yang ketiga ulang kaji kita ni, maknanya semester depan tuan-tuan kena sambung ulang kaji tahap 3 dulu, lepas tu sambung ulang kaji tahap 4, lepas tu ustaz ulang balik tajwid tahap 1, 2, 3, 4. Begitulah seterusnya. Sampai bila? Sampai khatam Quran. Dan puan-puan, saya rasalah sepanjang saya belajar Quran ni, tidak ada mana-mana kelas yang mampu ulang kaji ke semua hukum tajwid. Kebanyakan kalau kita belajar kat mana-mana tempat kan, lepas kita belajar pandai-pandailah kamu bawa diri, kamu nak ulang kaji sendiri-sendirilah di rumah. Tak ada ustaz tu nak ulang kaji dengan kita. Tapi alhamdulillah untuk kelas saya, kita diberikan peluang oleh Allah untuk buat kelas ulang kaji dan seterusnya baca Quran. Dua perkara kita dapat, ulang kaji dapat, baca Quran pun dapat. Jadi mudah-mudahan saya doakan semua para pelajar saya sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu insya-Allah sampailah ke akhir hayat kita. Mari kita baca Quran, jilid yang keempat kita surah apa? Surah Hud ya. Ayat berapa? Ayat
ayat 64. Muka surat 115. Dan puan-puan sedar tak? Sekarang ini kita berada pada juzuk 12. Ustaz sempat ke habis ni juzuk 12 ni? Tengoklah dulu minggu depan macam mana. Kalau sempat, Alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita sambunglah pada semester depan, insyaAllah. Okey, ready? Ayat 64 surah Hud. Dan mari saya tunjukkan contoh-contoh bagi fi'il, masdar ataupun fi'il amar sekiranya kita jumpa dalam bacaan Quran kita, boleh puan-puan tanda selalu. Okey, ready? Ayat 64 ya, muka surat 115. Surah Hud, jilid Quran kita, jilid yang keempat. Quran warna hijau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Berhenti. Ayah. Jangan baca ayat. Tak boleh baca ayat. Sebab ta di hujung tu namanya ta marbutah. Sebut. Pernah dengar tak? Ta marbutah ni maksudnya apa? Tak apalah, biasa jawab. Ta, huruf ta lah. Marbutah tu terputus ataupun bukan terputus. Ta marbutah maksudnya ta yang tertutup. Ta yang tertutup, minta maaf. Kalau kotak itu terputus, ini namanya marbutah. Marbutah maksudnya tertutup. Dan puan-puan tahu tak, ta marbutah ada berapa bentuk dalam Quran? Dia ada dua bentuk. Bentuk yang pertama macam ni lah, macam kepala zirafah, ada titik dua. Itu ta marbutah. Satu lagi, bulat, titik dua. Itu pun ta marbutah juga. Sekali lagi ulang, ta marbutah. Apa makna marbutah? Marbutah dalam bahasa kita maksudnya tertutup. Bentuknya tertutup, maknanya bulat, satu lagi ataupun kepala zirafah. Dan kata ulama, ketika kamu wasal bacaan, huruf ta itu perlu dikekalkan bunyinya dengan ta. Tapi ketika wakaf, kamu kena tukar kepada ha. Ha apa? Ha dhamir ataupun ha simpul. Jadi tadi kita baca berhenti ke wasal. Berhenti, ulang. Lakum ayah. Ayah tu adalah ha dhamir. Ia dibaca dengan wakaf. Satu lagi jenis ta, kalau perempuan ingat, disebut sebagai, para ulama sebut sebagai ta maftuhah. Sebut? Tu dia. Ta maftuhah. Maftuhah tu maksudnya terbuka. Terbuka. Dan bentuk ta maftuhah tak lain tak bukan yang macam sampan tu. Yang macam sampan, titik dua. Titik dua di mana? Di atas. Kalau bawah jadi huruf ya, ambil perhatian. Titik dua di atas, maka tu namanya ta maftuhah. Sebut? Yang ni ta apa? Marbutah. Okey, untuk ta maftuhah tak ada masalah nak baca dia. Kamu baca wasal ke, kamu wakaf ke, maka kamu kekalkan huruf ta pada bacaan kamu. Kecuali ta marbutah saja yang ditukar kepada huruf ha. Okey, sekali lagi kita ulang ayat tadi. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ. هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أرض الله. فذروها تأكل في أرض الله. Puan, setakat ayat yang kita baca tadi, ada tak hamzah wasal? Pula tak ada, ni tu nama Allah. Laju benar jawabnya tak ada. Puan-puan ada tu perkataan nama Allah.
Ada 2 kali nama Allah kan? Maka hamzah wasal itu dibaca dengan baris 1 di atas. Sebut macam mana sebut nama Allah? Allahi. Betul? Allahi kita tadi baca kan? Maka hamzah wasal kena baca baris 1 di atas. Okey, ghostan balik. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. Harap-harap cukuplah nafas sampai besok ya. Okey, ghostan balik. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. Baik, ada lagi tak hamzah wasal? Ada lagi tak? Mana ada lagi dah? Tak ada dah. Maknanya pada ayat 64 tadi, hamzah wasal ada 2, berlaku pada kalimah Allah saja. Betul? Yang puan-puan duk nampak fayak khudakum itu bukan hamzah wasal. Itu namanya hamzah qata'. Sebut? Hamzah qata' ni tak usah belajar lah puan-puan. Pasal apa? Ulama' memang dah letak tanda bacaan pada dia. Jadi puan-puan tak payahlah kita belajar nak baca baris mana ya. Yang kita kena belajar ni adalah hamzah wasal tadilah. Yang tidak ada tanda bacaan baris pada dia. Sambung. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. Carikan saya kalimah yang ada hamzah wasal. Ada ke tak ada? Jawablah tak ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada maka tak payahlah kita bincang tentang 4 kategori kata tadi. Sambung. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ berhenti. Ma'ah. Bila berhenti ma'ah bermakna tidak ada mat apa-apa. Melainkan kalau kita sambung bacaan. Ya. Okey, ghostan balik. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ. Mana ada yauma'idh kat situ puan-puan? Yaumi'idh. Kadang-kadang mata salah pandang pula. Sebenarnya mim tu baris bawah ya puan-puan ya. Ulang balik sikit cuba. Wa min khizyi yaumi'idh. Tiba-tiba anak cucu tanya, yaumi'idh tu hukumnya apa? Dah senyap, tak menjawab. Jawabnya tak ada hukum apa-apa. Tak ada mat, tak ada hukum idgham ke ikhfa, tak ada berlaku tuan-tuan. Habis tu kami nak jawab apa ni Ustaz? Kalau nak jawab penuh hukum, puan-puan boleh sebut di situ ada wakaf kafi. Wakaf apa? Kafi atau aula. Nampak tak qaf lam ya? Dan kalau jumpa wakaf ni, kita kena buat apa? Apa pula harusnya? Yang Ustaz ajar dulu, lebih utama berhenti. Tuan-tuan puan-puan ni adalah calon-calon yang layak mengulang kaji balik hukum, wakaf dan ibtidak yang Ustaz ajar dulu ya. Tak apa. InsyaAllah semester depan panjang umur, ada rezeki tuan-tuan,
kita akan ulang kaji balik semua hukum-hukum yang kita belajar, termasuklah wakaf dan ibtidah, ya. Okey, sambung. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Baik, tengok balik ayat 66 tadi, keluarkan semua kalimah yang ada hamzah wasal. Alladzina, satu. Yang kedua, al-qawiyyu. Yang ketiga, dan puan-puan tahu tak, ketiga-tiga hukum tadi melibatkan hukum alif lam. Ya, alladzina alif lam apa? Alif lam senyap pula. Alif lam syamsiyah. Al-qawiyyu qamariyah. Al-aziz qamariyah. Maka secara automatik mereka ini adalah isim yang kita dah ulang kaji 2 minggu berturut-turut. Okey, sambung. Nampaknya tak jumpa-jumpa lagi ni fi'il masdar maupun fi'il amr. Teruskan. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Saya nampak dua kalimah yang ada hamzah wasal, sebut. Alladzina. Lagi satu. As-sayhatu. Sama tak cara membaca hamzah wasalnya? Samalah, sebab mereka dua ni tergolong dalam isim. Mana Ustaz tahu dia isim? Sebab hukumnya alif lam. Alladzina alif lam syamsiyah. As-sayhatu syamsiyah juga. Pandai, alhamdulillah. Teruskan. Ka'an lam yaghnau fiha. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ala bu'dan li Thamud. Tengok balik ayat tadi, ada hamzah wasal? Tak ada, maka diabaikan. Teruskan. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra. Berhentilah 2 harakat. Rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama. Qalu salam. Bukankah ada hamzah wasal tadi? Sebut. Al-bushra. Sebut sekali lagi. Pandai. Qala salamu fama labitha an jaa bi'ijlin hadid. Ada lagi ke hamzah wasal? Tak ada dah, tak ada lagi dah hamzah wasal. Cuma betulkan sikit ayat terakhir tadi. Bi'ijlin hanid. Huruf yang di hujung sekali huruf apa, Ji? Huruf dal, bukan dal tau. Jangan salah baca. Ustaz dengar tadi ada yang melantun pula kat hujung tadi, ya. Berhati-hati. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih. Berhenti.
لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. Berhenti. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Tu dia, jangan lupa di hujung tadi huruf ta kan. Huruf ta ni tebal ke nipis? Kalau tebal bunyi begini. Qaumi Lut. Jangan bunyi begini. Qaumi Lut. Ada bunyi te pula tuan-tuan dia. Bukan te tetapi ta kat hujung tadi ya. Okey, ada lagi tak hamzah wasal? Tak ada dah. Okey, sambung. Tak apa, insya-Allah ayat berikutnya banyak nanti. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Ada ke tidak hamzah wasal? Tak ada. Tu yang puan-puan duk baca wa mra'atuhu tadi. Tapi kita tak baca hamzah wasal tu. Andai katalah tuan-tuan nak start pada hamzah wasal. Puan-puan nak baca amra'atuhu, imra'atuhu, umra'atuhu. Oh, imra'atuhu. Mana puan tahu? Nanti dulu, jangan rujuk huruf ketiga. Tak sabar-sabar nak rujuk huruf ketiga. Tuan-tuan kena tengok kalimat tu ada hukum alif lam ke tidak. Tak ada, baru rujuk huruf ketiga. Faham? Jadi puan-puan, ustaz dalam ayat tadi tak ada alif lam. Tapi kami nampak tu ada hamzah wasal. Maka di sini baru kita rujuk huruf ketiga. Huruf ketiga baris mana? Atas. Maka saat lagi hamzah wasal kena baca baris bawah. Inilah contoh kata kerja yang pertama kita jumpa dalam ayat 71 surah Hud tadi. Jadi cuba sebut imra'atuhu. Tu kalau nak mula dekat situ. Tapi hakikatnya adakah kita baca hamzah wasal tadi je? Tak baca pun sebab tuan-tuan sudah menyambungkan dengan ayat sebelumnya. Tuan-tuan baca wamra'atuhu. Sebut. Secara automatik hamzah wasal tidak dibaca. Setakat ni faham ke tidak yang tu? Jadi tuan-tuan nampaknya kita jumpalah satu kata kerja fi'il pada kalimah imra'atuhu. Sambung ayat 72. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha. Macam tergeliat lidah kita bacanya. Ya Allah, tak apa, kita ulang siaran. Ulang balik bacaan. Okey, tak apa. Surah ni susah sikit nak baca. Tapi tak apalah, kita ulang kaji. Okey, dengar ustaz baca. Jaga baris. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha. Harap-harap berhentilah. Wahadha. Ghostan balik. Wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha.
Inna hadha la syai'un ajib. Tengok balik ayat 72 tadi. Jumpa tak Hamzah wasal? Tak jumpa Ustaz Hamzah kotak, banyaklah Ustaz. Hamzah wasal tak ada, betul? Bermakna tak perlu dibincangkan 4 kategori kata tadi. Sambung. Qalu ata'jabina min amrillah. Jangan dikurangkan harakat qalu tadi. Apa kalau baca 2 harakat boleh sebenarnya, tapi kita ni baca tidak laju, kita baca sederhana. Maka seeloknya baca dengan harakat 4-5. Sebab hukumnya mad senyap pula. Mad jaiz munfasil. Mad senyap Ustaz tak ajar perempuan ya. Mad jaiz munfasil. Dekat mana? Qalu ata'jabina. Okey. Tuan-tuan, bukankah pada nama Allah tu ada hamzah wasal? Maka kalau perempuan nak baca nama Allah saja, bacalah dengan sebutan baris satu di atas. Allah. Gitu baca aja. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Saya nampak 2 lagi kalimah yang ada hamzah wasal, sebut Allahi. 1, yang kedua wih, pandai. Dan perempuan semua baca baris mana tadi tu? Baris atas, sebab ketiga-tiga kalimah itu merujuk kepada hukum alif lam. Betul? Ada alif lam jalalah, ada alif lam qamariyah. Jadi secara automatik mereka adalah isim. Teruskan. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athul bushra. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. Sebutkan kalimah yang ada hamzah wasal. Ar-raw'u, sebut. Lagi satu. Wih, pandai. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Mun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadha. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Wa innahum atihim adabun ghairu mardud. Kalau diperhatikan ayat 76 tadi, kebetulannya tak ada pula hamzah wasal. Betul? Tak ada hamzah wasal. Jadi jangan dikaitkan dengan 4 kategori kata yang kita pelajari sebelum ini. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim.
abihim. Tu pendek perempuan dia. Si abihim. Pandai. Kosan balik. Rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dhar'an. قبهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Silakan, ada tak hamzah wasal? Ada ke tak ada? Tak ada, maka diabaikanlah. Tak payahlah kita bincang pasal 4 perkara tadi ya. Okey, sambung. Waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaih. يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. Bukankah ada satu hamzah wasal tadi? Sebut. Kalau ustaz baca ya'maluna sayyi'at, apa bezanya dengan bacaan puan? Apa beza bacaan saya dengan bacaan puan tadi? Yang puan baca tadi as-sayyi'at, puan baca hamzah wasal. Yang saya baca tadi ya'maluna sayyi'at, saya tak baca hamzah wasal. Itulah bezanya. Jadi biasanya yang banyak kita baca, kita sebut tak hamzah wasal ke tak sebut hamzah wasal? Biasanya kita tak sebut pun, kita abaikan. Sebab kebanyakan bacaan kita wasal, sambung satu kalimah kepada kalimah yang lain. Maka secara automatik hamzah wasal digugurkan daripada bacaan. Qala ya qaumi haula'i banati hunna athaharu lakum. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. Ada tak hamzah wasal? Apalah tak ada, lajunya jawab tak ada. Tu yang puan-puan sebut fattaqu tu kan ada hamzah wasal. Cuba buang huruf fa. Apa yang ad-adnya? Ittaqu. Berapa laju benar jawab soalan ustaz. Mana boleh baca attaqu, kena baca ittaqu. Sebab kalimah ni tak ada hukum. Bila tak ada alif lam, dengar molek-molek. Bila tak ada alif lam, automatik tak boleh baca baris atas. Jadi pilihan puan-puan tinggal dua je, baris bawah, baris depan. Nak menentukan baris bawah depan ni, tuan-tuan tengoklah huruf ketiga. Ittaqu, huruf ketiga huruf apa? Huruf ta. Kenapa huruf ta? Sebab huruf ta itu bersabdu. Huruf yang bersabdu ada dua dalam Quran. Betul tak? Dia ada, dalam tulisan sebenarnya dia ada dua huruf. Jadi huruf yang bersabdu sebenarnya huruf ta. Huruf berbaris satu di atas, itu maka hamzah wasal kena baca baris bawah. Maka kita baca ittaqu. Lagi satu? Allah. Jadi ittaqu termasuk dalam kata kerja, manakala Allah termasuk dalam isim. Alaysa minkum rajulur rasyid. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Banatika min haqq
fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Silakan, hamzah wasal. Tak ada, yang ada banyaknya hamzah qata', Ustaz. Hamzah wasal tak ada. Sambung. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Quwwatan aw awi. Cuba ulang sebutan. Au awi ila ruknin syadid. Ustaz ingatkan ya, huruf yang kita baca pada wi tadi adalah huruf waw. Bukannya huruf ya. Puan tahu tak, ya besar kat situ berfungsi sebagai apa? Apalah sebagai alif pula, sebagai huruf mat. Huruf mat ada berapa? Salah satunya ya lah kan. Ni dah huruf mat. Cuma ditulis dengan saiz besar. Kadang-kadang pelajar ni salah faham. Dulu pernah saya dengar ada baca au awi, disebut wi. Mana ada wi kat situ perempuan? Yang ada wi. Wi tu dibaca dengan 4-5 harakat. Siapa tahu hukum matnya apa? Mat jaiz munfasil. Maka harakatnya 4-5 lah pada wi tu ya. Okey. Sambung. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Nampaknya tak ada lagi hamzah wasal ya. Sambung. Fa'asri bi ahlika bi qita'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahad. Berhenti. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إلا امرأتك. Okey, nampak tak hamzah wasal ada satu kat situ? Bapa nak baca bagaimana? Imra'atak. Sebut. Sebenarnya imra'atak ni dia asal kejadiannya adalah isim. Dia kata nama. Tapi isim yang tidak ditunjukkan hukum alif lam. Ini nanti kita ulang kaji minggu depan di bawah tajuk kalimah-kalimah yang tidak terikat dengan peraturan. Ni sebenarnya asalnya adalah isim tetapi disebut dengan baris bawah. Ini termasuk dalam kalimah yang tidak terikat dengan peraturan. Yang mana isim yang tidak ditunjukkan dengan hukum alif lam pada dia. Ustaz banyak ke kalimah macam ni dalam Quran? Tak banyak. Ada sikit saja kalimahnya. Nanti saya tunjukkan minggu depan. Jadi kalau perempuan nak baca hamzah wasal ikut imra'atak. Ini bukan fi'il ya. Ini termasuk isim tapi di bawah tajuk pengecualian. Innahu musibuha ma asabahum. Inna maw'idahumus subh. Ada hukum qalqalah tak dekat bacaan tadi? Tak ada. Penat je Ustaz melantunkan pada bar perempuan. Dengar tak Ustaz baca bar tadi melantun? One more. Ustaz pakai mic ni tuan-tuan perempuan. Inna maw'idahumus subh. Subh. Kan ada melantun tadi?
bacaan. Maknanya adalah qalqalah tu tuan. Namanya qalqalah sughra. Dekat mana? Dekat ba tadilah. Dan kebetulan kalimah ni ada hamzah wasal. Maka kalau nak mula bacaan pada dia silakan. As-subh. Sebut. Cuba puan-puan dengar Ustaz baca. Di ujung ayat tadi ada huruf ha pedas. As-subh. Sebelum bunyi ha pedas, kena bunyi apa? Qalqalah lah pada huruf ba tadi. Puan-puan jangan tak langsung bunyi qalqalah puan-puan ya. Sekali lagi ulang. Inna maw'idahumus subh. Subh. Alaysa as-subhu biqarib. Ada satu lagi hamzah wasal. As-subhu. Sama macam tadi jugalah. Dan puan-puan hamzah wasal itu dibaca baris. Satu di atas. Jangan rujuk huruf ketiga. Puan-puan, kenapa tak boleh rujuk huruf ketiga? Sebab kalimah ini sudah jadi hukum alif lam syamsiah. Setiap syamsiah jangan rujuk huruf ketiga je ya. Terus baca baris di atas. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Nampaknya tak ada hamzah wasal kan? Tak ada. Maka teruskan ayat berikutnya. Musawwamatan 'inda rabbik. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Nampaknya ada satu hamzah wasal. Silakan. Adh-dhalimin. Pandai. Puan-puan perasan tak? Hamzah wasal banyak berlaku ataupun banyak kita jumpa kalimah yang berbentuk isim. Kata nama. Betul tak? Sebab banyak sekali hukum alif lam. Jadi senanglah kita nak baca Quran ya. Alhamdulillah. Sambung. Wa ila madyana akhahum Syu'aibah. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Saya jumpa satu fi'il ammar. Nampak tak selepas qaumi abudu? Dekat qaumi abudu tu kalau nak mula pada hamzah wasal, apa dia? Ni nak mula hamzah wasal macam mana ni? Nak baca a'budu ke u'budu i'budu? Kerja mana satu perempuan ni? Allahu Akbar. Macam-macam bunyi Salingol tadi. Jawapannya hanya satu. U'budu. Puan, u'budu ni fi'il ammar. Mana Ustaz tahu fi'il ammar? Sebab dalam kalimah ni yang pertama tak ada hukum alif lam. Keduanya rujuk huruf ketiga. Huruf ketiga baris mana? Apalah atasnya baris depan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni kalau perempuan tak kenal baris atas dengan depan, saya tukar kelas ni jadi kelas Iqra' nanti. Okey, dengar balik-balik. Huruf ketiga baris mana? Baris depan. Allahu Akbar. Maka secara automatik hamzah wasal baca baris depan. Ikut ustaz. U'budu. Apa maknanya? Sembahlah. Ini perintah Allah ni. Maka termasuk dalam fi'il ammar yang kategori yang keempat. Ya, jadi sekarang ni kita dah jumpa dah banyak isim. Jumpa pula satu fi'il ammar. Jumpa juga tadi fi'il saja ya. Dan yang tak jumpa-jumpa lagi adalah
masdar. Kan Ustaz kata tadi masdar tak banyak dalam Quran, tapi ada. Okey, seterusnya kalimah Allah macam mana nak baca? Allah, betul? Iya, itu adalah isim. Okey, sambung. ولا تنقصوا المكيال والميزان. Sebutkan dua kalimah yang ada alif lam. Al-mikyala. Lagi satu. Kan senang. Bila kita walaupun tak belajar bahasa Arab, puan-puan dah belajar tajwid dengan ustaz, setidak-tidaknya kenal mana hukum alif lam, maka memudahkan kita mengecam isim dalam Quran kita. Alhamdulillah. Sambung. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum. Berhenti. Wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit. Ada lagi tak hamzah wasal? Tak ada lagi dah. Sambung. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Mizana bil qist. Bil qist. Ada qalqalah tak? Ada. Namanya qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra ni puan-puan nak break ke tak payah break? Tak payah. Maka bunyi bacaannya begini, dengar. Bil qist. Bunyi tok tu bunyi selalu, tidak perlu bil qist. Break pula sekejap kat situ. Jangan tuan-tuan puan-puan ya. Sebab ini namanya qalqalah Apa beza kubra dengan akbar? Ada sabdu dengan tak ada sabdu. Puan-puan nampak tak huruf qalqalahnya huruf ta? Ada sabdu ke tidak? Maka dia bukan akbar, dia jadi kubra. Ulang suara, bil qista. Wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kebetulan dalam ayat ni ada banyak hamzah wasal. Sebutkan yang pertama. Al-mikyala. Sebutkan yang kedua. Al-mizana. Yang ketiga. Siapa yang baca bil qista salah. Dia kena baca al-qista. Ulang al-qista. Gitu. Yang keempat. An-nas. Yang kelima, al-ardi. Dah cukup lah tu. Ada berapa hamzah wasal? Kelima-lima kalimah tadi, kalau nak dibaca hamzah wasalnya, kita kena mulakan bacaan pada dia. Baru boleh baca hamzah wasal. Tapi kalau perempuan tak mula pada dia, maka secara automatik, semua hamzah wasal itu tidak perlu dibaca. Inilah kisahnya hamzah wasal yang selama ni kita belajar. Sambung. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaykum bihafiz.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أصلاتك تأمرك. Mana pula ustaz berhenti tadi? Ma ya'bud. Anak murid terlajak baca. Allahu Akbar. Okey, sekali lagi kosan sekali lagi. Tadi ustaz berhenti kat mana? Ma ya'bud. Betul? Okey, sebab sekejap lagi kita akan ulang pada an-natruka. Okey, ulang balik tadi. Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'bud. Muruka an natruka ma. Alhamdulillah, barulah follow Ustaz. Allahu Akbar. Puan-puan, bila kita baca ramai-ramai ni kena follow siapa yang membimbing kita, ya puan-puan. Okey, puan-puan nampak tak tadi ada hamzah wasal ke? Tak ada. Tapi Ustaz nak ingatkan ni perkataan as-salatuka, sebut. Kalau ada anak cucu baca as-salawatuka, betul salah? Kenapa salah? Sebab waw tu tak ada baris. Yang puan-puan nampak menegak kecil tu namanya huruf mat. Huruf apa puan? Huruf mat tu bukan baris. Kalau baris dia bentuknya melintang macam tu. Jadi tuan-tuan jangan salah faham sebab ada yang salah baca ni dulu. Pernah saya dengar ada yang baca as-salawatuka. Salah. Bacaan yang betul? Yes, tetapkan iman. Nanti bila baca Quran gitulah bacaannya. Okey, Ghostan balik. نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل. Pandai. Ghostan balik. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. Ingat, jangan keliru. Kalimah terakhir tadi, bila wakaf, tuan-tuan terus matikan hamzah. Sebab hamzah itu adalah huruf yang terakhir yang ditulis dalam kalimah tersebut. Ustaz, yang ada alif, ada bulat-bulat tu apa benda? Itu namanya alif ziyadah. Alif ziyadah ni adalah huruf yang tidak dibaca ketika wasal ataupun wakaf pada dia. Maknanya kalau tuan-tuan nampak tu buat tak tahu je lah kat situ huruf tu. Maknanya buat tak ada lah huruf tu. Jadi yang ada di situ adalah huruf hamzah yang terakhir di atas waw. Nampak? Maka bila wakaf, manasya. Sebut. Kalau orang tanya, apakah hukum bacaannya tadi? Sudah. Mad wajib muttasil. Mad apa? Ada setengah ulama menyebut ditambah lagi dengan mad wajib muttasil arid disukun. Ada juga ya. Jadi tuan-tuan, ginilah kalau tuan-tuan pergi mana-mana masjid belajar tajwid dengan ustaz-ustaz lain, ada istilah-istilah yang kita tak faham ataupun puan-puan mungkin ustaz tak sebut dalam kelas, puan-puan boleh bertanya dengan saya bila-bila masa ya. Macam sebelum ni ada pelajar bertanya dengan ustaz, apakah dia dikatakan mad jaiz munfasil hukmi? Ada pelajar tanya, hukmi itu apa ustaz? Sebenarnya mad jaiz munfasil hukmi adalah mad jaiz yang berlaku pada kalimah kata seru. Contohnya ya ayyuha, ya iblis, ya Ibrahim. Itu semua kata seru yang mana kita tak boleh berhenti pada ya. Itu maksudnya mad jaiz munfasil hukmi. Beginilah tuan-tuan ya. Kalau ada istilah-istilah baru yang puan-puan baru dengar, puan-puan boleh tanya dengan ustaz bila-bila masa. Okey, teruskan. Innaka la'antal halimur rasyid. Silakan hamzah wasal.
Al-Halimu. Yang kedua? Pandai. Ustaz, kami kalau isim no problem Ustaz. Cuma fi'il tadi. Fi'il masdar dengan fi'il amar tu kadang-kadang kita keliru ya. Okey, tak apa. Teruskan. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagus, berhenti kat situ, 2 harakat ya. Ghostan. In kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan. Kebetulan ayat tadi tak ada pula hamzah wasal kan? Tak ada hamzah wasal. Sambung. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Apakah hukum bacaan pada an? An. Apa pula tak ada hukum? Bukankah ada nun mati tu ha? Nun mati jumpa dengan ha. Maka hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Nak baca macam mana izhar halqi ni? Nyata terang tanpa dengung. Maka bacaannya begini. Anhaakum an. An tadi dibaca dengan izhar, jelaskan pada huruf nun. Apa nama hukum tadi? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ingat sampai ke akhir ayat kita, insya-Allah. Amin. Teruskan, hati-hati kat ujung tu. In uridu illa al-islaha mastata'at. Tergeliat lidah di hujung tu hamba puan dia. Dengar Ustaz sebut ni. Masta. Sebut-sebut masta. Sebab itu huruf sin tu, huruf sin dengan ta adalah huruf yang nipis. Kena sebut masta. Okey, hujung sekali. Ta'at. Ada bunyi begitu. Sebab apa? Di hujung tadi ada huruf ta. One more. Sekali lagi kita ulang. Cuba sebut. Masta. Ta'at. Combinekan kedua-dua dia. Mastata'at. Kena ulang kali, banyak kali ulang tuan-tuan. InsyaAllah baru kita fasih. Sekali lagi. Mastata'at. In uridu illa al-islaha mastata'at. Mastata'at. Apakah hukum di hujung tadi? Jawabnya tak ada hukum apa-apa, melainkan kita sempurnakan sebutan huruf di hujungnya, iaitu huruf apa terakhir? Huruf ta. Kalau ta mati macam mana bunyinya? At, it, ut. Itulah bunyi ta mati yang kita belajar dululah tuan-tuan. Jadi sekali lagi masukkan dalam ayat tadi. Sekali lagi last. In uridu illa al-islaha mastata'at. Mastata'at. Gitu. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim.
InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat habiskan setidak-tidaknya surah Hud dalam bacaan kita dan akan datang mungkin kita sambung dengan surah yang lain. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung lagi minggu depan. Dan insyaAllah tuan-tuan puan minggu depan kita ada sedikit lagi ulang kaji. Saya nak sebutkan sedikit berkenaan dengan kalimah yang tidak terikat dengan apa-apa peraturan ya pada muka surat sebelah ya nota kita insyaAllah. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Sekali lagi Ustaz ucap terima kasih banyak-banyak di atas sumbangan pakaian, baju-baju dan juga sumbangan untuk Iyak Ramadan. Mudah-mudahan segala program yang Ustaz aturkan ini berjaya insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.